Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini satu persoalan yang menarik yang saya nak kongsi dengan kamu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa hari lagi keabsahan Perdana Menteri ke-10 akan teruji pada 19 Disember ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tahu pada hari ini status Perdana Menteri ke-10. Tidak ada Perdana Menteri yang pernah mengambil tindakan sedemikian. Baru beberapa hari menjadi Perdana Menteri sudah berani mengambil tindakan untuk mengambil undi ataupun usul undi percaya di Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, satu tindakan berani daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau contohnya, misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, persoalan besar kepada rakyat Malaysia dan kepada saya sendiri, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada 19 Disember ini, persoalan yang besar kepada rakyat Malaysia. Apa yang akan jadi kepada politik Malaysia? Apa yang akan jadi kepada politik di negara kita yang tercinta ini, di tanah air kita? Adakah rakyat selesa dengan apa yang berlaku, sedangkan pada PRU15 keputusan pun tidak ada yang mempunyai kerusi yang cukup membentuk kerajaan? Sehingga kan sudah ada kerajaan perpaduan, takkanlah pada 19 Disember ini nak tukar Perdana Menteri lagi. Coba kita fikir tuan-tuan dan puan-puan, kita renungkan. Adakah rakyat Malaysia suka dengan keadaan politik yang begini pada hari ini? Takkanlah nak tukar Perdana Menteri lagi kan? Tapi sebelum saya teruskan ujar hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Saya bercerita dengan penganalisis politik yang lain, dengan sahabat-sahabat saya. Mereka kata Anwar Ibrahim patut menang 19 Disember ini. Sebab sekiranya beliau kalah, siapa yang akan mengganti beliau? Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri lagi? Tanda tanya. Ataupun Hadi Awang, ataupun ada nama-nama yang lain akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah usul undi percaya pada 19 Disember pada hari Isnin ini, tuan-tuan dan puan-puan semua. Coba kita renungkan. Apa pandangan daripada pelabur-pelabur luar negara yang melabur di Malaysia? Apa yang akan mereka nilai sekiranya dengar berita Perdana Menteri tukar lagi di Malaysia? Sudah pasti banyak yang akan berubah. Banyak yang akan berubahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda? Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, banyak pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada PAS, yang mempertikaikan lantikan agung ini. Baru beberapa tempo, baru beberapa waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin sudah meminta keabsahan, sudah meminta bukti yang kukuh, sudah meminta bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempunyai majoriti yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri, untuk membentuk kerajaan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun membuat keputusan untuk mengadakan usul undi percaya pada masa terdekat, yaitu pada 19 Desember ini. Sedangkan beliau baru dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi siapa yang nak ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun banyaknya mempertikaikan keputusan, mempertikaikan lantikan agung, saya kira tuan-tuan dan puan semua, kita boleh lihat semua yang mempertikaikan lantikan agung ini, saya boleh kata derhaka kepada agung. Sebab ini bukan lantikan daripada orang biasa. Ini lantikan daripada yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Oke, tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda sedekat ini? Adakah ada calon Perdana Menteri yang terus akan naik sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada usul undi percaya ini? Tapi satu berita baik yang saya nak kongsi kepada semua penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebanyakan penganalisis politik berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang pada 19 Desember ini. Sebab satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada usul undi percaya ini, kepada menteri-menteri yang sudah, kepada pemimpin-pemimpin yang sudah mempunyai jawatan menteri,
di dalam kabinet kerajaan perpaduan otomatis akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekiranya mereka semua melakukan perkara itu, yaitu menyokong Perdana Menteri ke-10, sudah pasti confirm, guarantee Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang pada 19 Disember ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan semua, tolong tekan butang subscribe, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini. Hari ini sudah pasti ada satu lagi isu hangat. Ada satu lagi persoalan menarik yang seluruh Malaysia perlu tahu. Ada yang kata Perikatan Nasional pada hari ini amat kukuh dengan kedudukannya, dengan pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan timbalan pengurusinya Hadi Awang, Presiden PAS. Ada yang kata PN pada hari ini sangat kukuh di kedudukannya, tetapi tidak boleh dinafikan juga. Ada yang kata PN sedang parah, sedang dalam kritikal. Kenapa sedang dalam kritikal? Kenapa PN sedang parah? Tetapi ada juga yang mendakwa bahwa PN kukuh pada hari ini. Bahkan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sendiri pun berkata begitu, mengambil keputusan bahwa mereka masih kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tahu PN, parti-parti yang bergabung di dalam PN, antara parti yang menang, bukan antara lagi, tetapi parti yang paling menang banyak kursi semasa PRU 15, yaitu PAS, pimpinan presidennya Hadi Awang. Ada yang kata PN, sekiranya PN tidak mempunyai PAS di dalam parti komponen mereka, PN akan hancur. Itu saya setuju tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi ada satu spekulasi yang menyatakan bahwa sekiranya PAS meninggalkan PN, memang selesailah PN, selesailah Muhyiddin Yassin, selesailah mereka semua di dalam. Sekiranya PAS meninggalkan Perikatan Nasional. Tapi sebelum saya teruskan hujah hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Saya bercerita dan saya mengambil hujah ini daripada Nazilin Unity Channel, sahabat baik saya. Kami berbincang berkenaan dengan ini dan saya melihat video ataupun hujah beliau di channel Nazilin Unity. Tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam Perikatan Nasional ada PAS, ada Bersatu. Ada yang kata PAS ini pada hari ini tidak lagi mempunyai apa-apa kelebihan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghentikan lantikan politik. Dan siapa yang dihentikan lantikan politik mereka? Termasuklah pemimpin-pemimpin ataupun anggota PAS sendiri. Dan apalagi kelebihan PAS untuk berada dalam PN pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi siapa yang cakap Perikatan Nasional kukuh pada hari ini? Anda boleh komen di bawah, saya nak lihat apa kekukuhan mereka hari ini. Tapi itu hanya pendapat saya juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat tahu satu gerakan yang lama telah dihidupkan kembali oleh Anwar Musa, Presiden Muafakat Nasional, MN, di mana ini adalah kata pepatah kekasih lama UMNO dan PAS, pasangan kekasih lama. Setelah mereka tidak mempunyai persetujuan lagi, mereka telah bubar pada 2019 kalau saya tak silap. Dan hari ini, baru-baru ini pendaftaran telah dibuka lagi, pendaftaran keahlian baru untuk Muafakat Nasional, di mana Presidennya Tan Sri Anwar Musa telah membuat pengumuman rasmi bahwa pendaftaran telah dibuka. Dan kita dapat lihat semakin aktif Muafakat Nasional bergerak. Adakah PAS akan menyertai Muafakat Nasional dan meninggalkan Perikatan Nasional? Dan apalagi kedudukan Muhyiddin sekiranya Hadi Awang membuat kenyataan begini, membuat tindakan ini, membawa anggota PAS meninggalkan Perikatan Nasional untuk menyertai Muafakat Nasional. Adakah Anda mempunyai komen dengan berita hari ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua,
dikabarkan juga bersatu yang menunggang Perikatan Nasional, sebab presidennya adalah Muhyiddin Yassin sendiri sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Jadi apalagikah kelebihan PAS di dalam Perikatan Nasional pada hari ini? Jadi adakah PAS akan tinggalkan Perikatan Nasional untuk join Tan Sri Anwar Musa di Muafakat Nasional? Jadi tuan-tuan dan puan semua, saya rasa perkara ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Sekiranya PAS meninggalkan PN dan menyertai MN, memang Muhyiddin habislah. Lebih-lebih lagi pada 19 Desember ini, selepas undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana banyak penganalisis politik, termasuk saya sendiri, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim confirm akan dapat majority. Oke tuan-tuan dan puan semua, tolong tekan butang subscribe, like dan share. Dan kita teruskan bersama dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia.